Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Beritunkast edisi malam 25 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita dimulakan dengan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mengatakan janji dengan melancarkan pembinaan Mulu Service Centre yang akan mentransformasi dan melonjakkan ekonomi daerah kecil Mulu. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, projek tersebut akan dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Apabila Datuk Gerawat madah seada pusat pentadbir kena dah dinaik taraf, kerajaan pusat pun slow. Saya madah dengan sidaknya go ahead ajaklah biar kita pun mula. Ya sebut saya mage. Dan saya mesti nunaikan janji saya. Berucap semasa merasmikan pelancaran Mulu Service Centre pada Khamis, Ketua Menteri juga memberitahu Kerajaan Sarawak juga akan membina jalan yang akan menghubungkan Mulu dan Miri. Menurut beliau, dengan siapnya jalan itu nanti akan membolehkan penduduk berulang-alik dari Mulu ke Miri dengan memakan masa kira-kira 1 jam 40 minit sahaja. Kita akan bukakan kawasan di Baram tu daripada Miri, Merudi ke Long Terawan. Dan Long Terawan kelak kita sampai ke Long Liman dan kita si boleh masuk kerana tu ada yang UNESCO. Dalam si boleh gila kat sisinya betul lah. Kita bayang je kita boleh naik motor dari Miri ke Long Terawan. Dalam pada itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari juga berkata, beliau memerlukan mandat daripada rakyat pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak akan datang untuk memastikan segala pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan. Nak mula tu kelak, nak cari dana, saya boleh cari tapi saya berkendakkan mandat, kuasa daripada rakyat. Kuasa saya dah habis dah. Nadai bisik kuasa lagi. Dari bulan 6 ya. Jadi kita emergency, Agung dah batal emergency, kita adakan pilihan raya untuk rakyat menentukan siapa yang harus mengurus negeri kita. Kalau kita fikir DBS, dah DBS dah memberikan khidmat dengan baik, MP kita, wakil rakyat kita, 5 tahun beri kuasa balik, Jaya akan datang, Mulu akan naik, ekonomi pendapatan akan naik. Dalam ucapan sama, Ketua Menteri memberi bayangan akan mengekalkan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Mulu, Datuk Gerawat Gala sebagai calon GPS di kawasan itu pada PRN12. Dengan itu, saya beri jaminan kita akan letakkan lagi Datuk Gerawat sebagai calon di kawasan Mulu. Dan dengan ada kerjasama di antara Datuk Gerawat dengan Tuan Anyi, saya yakin kawasan Baram menerusi SDA akan kita bangun dengan tersusun. Terdahulu, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata pelancaran Mulu Service Centre ini menjadi tanda permulaan kepada pembangunan pesat yang akan mentransformasikan daerah kecil Mulu. Katanya projek tersebut akan memberi manfaat kepada masyarakat dari 13 rumah panjang di sekitar kawasan itu. Majlis kita pagi ini adalah satu detik bersejarah seperti yang disebut oleh Kaunselor Gary tadi bagi pihak masyarakat daerah kecil Mulu dan juga masyarakat Sungai Tutuh. Sebab Mulu Service Centre yang akan dilancar sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat adalah tanda permulaan rentak pembangunan yang akan mentransformasi daerah kecil Mulu ini nanti. Ini yang merangkumi 13 rumah panjang di kawasan daerah kecil Mulu ini ya. Menurutnya, cadangan untuk menubuhkan Mulu Service Centre itu telah dikemukakan kepada Ketua Menteri semasa lawatannya ke Mulu pada 6 April 2021. Tambahnya, Mulu Service Centre dibangunkan Borneo Development Corporation yang akan dilengkapi dengan pelbagai prasarana seperti pejabat daerah kecil, pusat transformasi luar bandar, stadium, medan selera dan pusat seni, pusat industri cottage, masjid dan juga gereja.
Sementara itu, Ketua Kampung Melinau Mulu, Ugum Jalong, yang sempat ditemu bual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, sangat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan GPS kerana membawa pembangunan di Mulu. Saya Ketua Kampung Ugum Jalong, memegang kawasan Kampung Sungai Melinau Mulu. Jadi kami sangat gembira kerana projek yang hari ini pecah tanah, yang kami gembira kerana pertama kali dalam Mulu ada pembangunan. Nama dia di Mulu ini Pekan, tetapi tak ada kedainya. Tapi ini nanti kalau ini sudah siap, baru dia jadi Pekan. Jadi semua rakyat-rakyat dalam Mulu dekat membeli belah dan apa saja ada. Ofis senang, tak usah kita turunkan merudik, kami di sini lengkap. Berita berikutnya, tekstil batik linut kini menjadi satu lagi produk unik yang akan menarik pelancong untuk datang ke Sarawak. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mawopeng berkata, produk tersebut yang menggunakan tepung rumbia atau linut sebagai bahan pencorak akan membantu dalam industri pelancongan di negeri ini, khususnya bahagian Miri. Saudara-saudara sekalian, memang kita rasa bahawa our tourism industry is very much related to our culture and our indigenous background, and this become one of the attraction that we have in Sarawak to lure tourists to come over. I must congratulate Puan Diana for her courage and her bold move to produce this lino textile. But at the same time, she was very active promoting Melanau culture and the history behind development of masyarakat Melanau. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Batik Linut Textiles di Miri pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zuhari juga berkata selain daripada tekstil batik linut ini, sagu juga boleh dimanfaatkan dengan menghasilkan produk yang lain. There are a lot of things that can be produced from sago and sago palm. Actually, I had an opportunity to ask scientists to look into the other byproducts of sago, one of which is tin, the other one is biomass, the third is of course can produce clean water from that biomass. Terdahulu, Ketua Menteri telah merasmikan kompleks baharu Sekolah Sri Mawar yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan. Berita seterusnya, Program Budi Kita Sarawakku Sayang 2021, anjuran bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dengan Majlis Seni Sarawak, Pertubuhan Teater Sanggar Kreatif Kuching, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan TV Sarawak TVS bertujuan berkongsi ilmu dan pemahaman berkenaan nilai-nilai murni, budi bahasa, budaya tinggi dan pembentukan jati diri serta semangat patriotisme di kalangan badan bukan kerajaan NGO. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, penganjuran program sebegini telah diadakan sejak dari dahulu lagi dengan memfokuskan kepada penyaluran maklumat berkaitan bantuan serta insentif kepada NGO tempatan. Saya sendiri pun agak saya kecewa lah. Rasa terkilan lah sebab masih ada lagi sahabat-sahabat dalam yang bergerak seni ini masih lagi menghadapi masalah kewangan untuk menjalankan aktiviti mereka. Dan saya harap melalui program hari ini kita didedahkan berbagai saluran dari mana dana itu datang. Katanya semasa berucap dalam penutupan sesi pertemuan Badan Bukan Kerajaan NGO Sarawak bersama JKKN yang diadakan di Hotel Merdeka Palace Kuching pada Khamis.
Dalam majlis itu, sebanyak 20 NGO penggiat seni menerima simbolik bantuan peralatan pencegahan wabak COVID-19. Justru, beliau berharap dengan usaha gigih semua pihak yang sentiasa bersatu hati akan dapat menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan seni yang setaraf dengan negara-negara lain. Beralih berita mengenai sidang rakyat, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah mengenal pasti tapak dengan keluasan 0.5 ekar bagi projek klinik kesihatan dan kuarters Pulau Mantanani, Kota Belud di Sabah. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Dagang berkata, tapak projek juga kini sedang dalam proses pewartaan. Ujarnya, JKNS juga telah memohon projek ini di dalam rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan 3 RMK12 RP3. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis berkenaan status pembinaan klinik kesihatan Pulau Mantanani semasa sidang Dewan Rakyat pada Selasa. Datuk Aaron menambah, projek tersebut telah diluluskan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan pada tahun 2015 di bawah RMK10. Kementerian Kesihatan juga telah melantik Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sebagai agensi pelaksana projek pada 27 Mei 2015. Namun demikian, pelaksanaannya terpaksa ditangguhkan berikutan isu tanah yang masih belum dapat diselesaikan pada ketika itu. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Kita jaga kita, jaga Sarawak, itu Sarawak. Salam UKAS.